Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW, walamma ba'asa Mu'az, ketika Nabi mengutuskan Sayyidina Mu'az bin Jabal, pendakwah Nabi, pendakwah wakil Nabi pergi berdakwah menyampaikan Islam, maka Nabi berkata kepada Mu'az, lamma ba'asa Nabi SAW Mu'azan nahwal Yaman, ketika Nabi utuskan Mu'az pergi ke Yaman, Nabi kata, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, engkau akan pergi ke satu kaum yang merupakan ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala, maka hendaklah engkau menjadikan dakwah seruan yang pertama yang engkau ajak mereka ialah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam hadis ini, perpecahan umat Islam berlaku dalam masyarakat kerana kita tidak ikut sunnah Nabi, iaitu tidak mementingkan bab tauhid dan akidah dalam masyarakat. Kita terjun dalam benda-benda yang tak disuruh, kita tinggalkan benda yang disuruh. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Mu'az ialah tauhid. Tauhid sebelum khilafah. Ramai orang Islam ni, dia duk berangan nak buat kerajaan Islam, dia nak buat khilafah Islam. Nabi SAW diutuskan oleh Allah bukan untuk membina negara Islam atau khilafah Islam. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid. Bila tauhid tertegak, iman tertegak, akidah tertegak, maka yang lain bonus. Yang lain akan datang bonus. Bonus pasal apa? Yang lain akan ikut tauhid, ikut akidah yang merupakan tunjang dan dasar kepada agama ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka Nabi berpesan kepada Mu'az, benda pertama yang kamu nak seru ialah tauhid kepada Allah. Faiza arafu zalika, bila mereka telah mengiktiraf, telah memahami, telah mengakui tauhid itu, telah beriman dengan tauhid itu, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Bila mereka sudah bertauhid, baru engkau beritahu kepada mereka Allah telah memfardukan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Tauhid dulu. Dah settle tauhid, baru ajak pasal solat. Maka binasanya umat Islam di negara kita ini, rosaknya umat Islam di negara kita ini kerana tidak mengikut sunnah. Dakwah yang kita bangunkan bukan berasaskan tauhid. Maka bila tidak berasaskan tauhid, dakwah ini penuh dengan kelompangan, keburukan, kerosakan, penyakit, virus dan sebagainya. Maka ia tidak membawa kepada Islam yang lurus yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Apa dia akibat dia, tuan-tuan? Yang dibawa oleh Nabi SAW tauhid, akidah, keimanan kepada Allah, keimanan ilahiyah. Tetapi apabila kita membawa agama yang tidak diasaskan oleh tauhid dan akidah, maka berlaku vacuum, lubang kosong dalam umat Islam. Dan lubang kosong itu diisi oleh kebendaan maddiah, maka jadilah akidah umat Islam akidah kebendaan. Iman umat Islam boleh dijual beli kerana pendidikan tarbiyah dan dibangunkan umat dalam masyarakat kita bukan atas dasar iman dan tauhid. Sebagai contoh muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang sepatutnya para pendakwah umat Islam tegaskan dalam masyarakat ialah akidah dan tauhid, meluruskan akidah seseorang daripada syirik. Tetapi yang ditekankan dalam masyarakat sejak zaman 90-an adalah dakwah pakai tudung. Pasal apa orang duk dakwah orang perempuan kalau nak berhijrah pakai tudung? Artis kalau nak berhijrah pakai tudung. Artis kalau nak berhijrah pakai purdah. Artis kalau nak berhijrah pakai jubah. Jubah, tudung, purdah ni nombor ke-40. Nombor pertama, artis kalau nak berhijrah fahami tauhid. Orang kalau nak bertaubat fahami tauhid. Orang kalau nak berubah fahami tauhid.
tauhid adalah asas. Tetapi kerana tauhid tidak dijadikan asas, kita pergi pilih tudung yang dijadikan sebagai simbolik seseorang itu berubah atau berhijrah. Kenapa tudung? Sebab dia kebendaan madiyah, ada nilai materialisme, ada nilai materialism, ada nilai kebendaan, nilai harga. Maka bila mana dakwah dalam IPT, dakwah umat Islam tahun 2000, tahun 90-an, awal tahun 2000, awal tahun 90-an, dakwah di IPT, para pendakwah duk suruh pasal pakai tudung, tutup aurat, dalam telefon, dalam poster, dalam gambar. Orang ramai di IPT, orang penceramah duk cerita pasal tudung, tutup aurat dan sebagainya. Maka kita lihat fenomena umat Islam, wanita-wanita di Malaysia mulalah boboh tudung kat kepala. Tauhid tak ada, out. Akidah tak ada, out. Iman tak ada, out. Tapi boboh tudung kat kepala. Maka kita lihat bagaimana bisnes tudung begitu pesat dalam masyarakat kita. Bisnes tudung. Kita ada berapa ramai jutawan-jutawan tudung pada hari ini. Sebab apa dakwah pasal tudung? Pasal tudung boleh dibisneskan, dikomersialkan. Maka kita lihat syarikat-syarikat tudung, artis-artis bertudung. Maka sekarang tudung sudah menjadi fashion. Kita ada ramai orang yang menjadi bohsia pelacur bertudung. Bahkan di negara barat, mereka lebih suka melanggan pelacur-pelacur bertudung. Menimbulkan satu sensasi baru pula, penyakit baru dalam masyarakat. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kita lihat sekarang anak-anak muda kita, gadis-gadis kita bertudung tetapi tidak memiliki akhlak Islam, bertudung tetapi tidak salat, bertudung tetapi tidak bertauhid, bertudung tetapi percaya kepada horoskop, percaya kepada ramalan-ramalan tarikh lahir, percaya kepada ramalan bintang. Bertudung tetapi melakukan perbuatan syirik, bertudung percaya kepada telek nasib dan sebagainya. Kerana mereka tidak memiliki asas akidah yang lurus. Maka sebab itu tuan-tuan, satu demi satu umat Islam berpenyakit akibat daripada tauhid yang asas yang sepatutnya diisi dalam jiwa manusia digantikan dengan perkara-perkara yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, fa iza sallu, apabila manusia menunaikan salat, fa akbirhum anna Allah iftarada alaihim zakah. Bila mana manusia telah menunaikan salat, maka beritahulah kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Maka dalam Islam ni tuan-tuan, dia ada tadarruj, dia ada perlahan-lahan, dia ada step by step. Dia ada tadarruj, dia ada peringkat. Tadarruj ni maknanya step by step, selangkah demi selangkah. Dia bukan gopoh nak buat semua benda. Mula-mula tauhid dulu, dah betul tauhid, baru pergi ke akidah. Dah mula akidah iman apa semua, baru pergi kepada solat. Dah mula solat apa semua, baru pergi kepada zakat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita lihat masyarakat kita menjadi kucak-kacir kerana pengisian kita tidak mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ramai anak-anak muda kita bertudung, pakai jubah, pakai serban, tetapi dalam hatinya kebendaan. Yang dia sembah bukan Allah tetapi duit. Yang dia sembah, yang dia letakkan keyakinan masa depan dia bukan pada Allah tetapi pada harta benda, pada kebendaan. Maka itulah akidah kebendaan, akidah yang dibawa oleh Dajjal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu apabila kita meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu apakah punca fitnah dalam masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW telah mengajar kita pelbagai panduan dalam menghilangkan atau bagi meninggalkan fitnah-fitnah yang bertebaran dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika mana
Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam kepada para sahabat. Nabi telah berpesan kepada mereka supaya mengutamakan apa yang lebih utama. Misalnya di dalam salat. Yang dipentingkan ialah solat berjamaah supaya umat Islam bersama-sama imam mendirikan salat, mengabdikan diri kepada Allah sebagai satu kaum yang beriman, sebagai satu saf yang tersusun. Lalu apabila seorang sahabat Nabi yang juga bernama Muaz, sahabat Nabi yang sama, Muaz bin Jabal menjadi imam, lalu dia membaca dengan bacaan yang panjang sehingga menyusahkan makmum, maka Nabi berkata kepada Muaz, "Afatanta ya Muaz, adakah engkau nak membawa fitnah wahai Muaz?" Kerana ada seorang lelaki datang sembahyang di masjid Nabi, mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa dia ni dekat kampung dia ada sembahyang dengan Muaz. Tetapi Muaz baca panjang sehingga dia meninggalkan solat dengan Muaz. Maka Nabi tanya Muaz. Maka Muaz kata, lelaki itu munafik, pasal tak nak sembahyang panjang-panjang. Maka Nabi memarahi Muaz dengan berkata, "Wahai Muaz, adakah engkau nak bawa fitnah kepada manusia? Bacalah surah sekian-sekian." Nabi suruh baca surah-surah yang pendek. Kata Nabi, "Lihatlah di dalam orang-orang yang salat seperti wanita, kanak-kanak dan mereka yang memerlukan perhatian." Maka itulah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam yang ada tujuan, ada maslahah. Maka keadaan umat Islam hari ini, tuan-tuan, punya serabut kita disebab tak ikut Quran dan Sunnah. Yang perlu kita muhasabah. Kerana waktu pun dah terhad untuk kita bermuhasabah sama-sama. Kita perlu persoalkan Islam yang kita amalkan, setiap ibadat yang kita buat menepati sunnah atau tidak, menepati tujuan syariah ataupun tidak. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita bila ditanya tentang perjuangan Islam, saya sebutkan tadi, matlamat perjuangan Islam bukan untuk membina negara Islam, bukan untuk bina khalifah. Itu bonus. Yang dituntut oleh Islam menegakkan tauhid, menegakkan kalimah Allah supaya tidak ada yang lebih tinggi daripada kalimah Allah. Itu yang dituntut. Kalau nak kata perjuangan Islam kena tegakkan hudud, hudud bukan perjuangan Islam. Negara-negara seperti Arab Saudi melaksanakan hudud. Adakah Saudi layak dipanggil negara Islam yang menepati ciri yang dibawa oleh Nabi? Kalau tuan-tuan kata Saudi adalah negara Islam yang wajib, yang memang menepati ciri yang layak dipanggil sebagai negara acuan yang mengikut Nabi, kita semua sepatutnya pergi hijrah duduk di Saudi. Saudi melaksanakan hudud. Adakah Saudi boleh dianggap sebagai negara Islam yang menepati negara yang Allah redha sebagaimana negara yang dibuat oleh Nabi? Kalau tuan-tuan kata betul, Saudi lah negara Islam yang terbaik dalam dunia ni, jom kita semua berhijrah pergi ke Arab Saudi. Pasal apa? Sebab kalau ikut fatwa Imam Syafi'i, kalau ikut fatwa para ulama umat Islam, kena berada di bawah kerajaan Islam, di bawah imam yang melaksanakan Quran dan hadis. Kalau tuan-tuan kata Arab Saudi melaksanakan hudud, melaksanakan Quran hadis, jom kita pergi duduk di Arab Saudi. Pakistan buat hudud, negara Yaman buat hudud, negara Sudan buat hudud, negara Afghanistan buat hudud. Tapi adakah kita melihat negara-negara yang melaksanakan hudud potong tangan bagi pencuri ini adalah contoh, adalah merupakan negara Islam, model negara yang disebut oleh Nabi SAW? Apa yang saya nak maksudkan bukan bermakna kita tak payah buat hudud lah kalau ustaz cakap macam tu. Tak, kena buat. Tetapi apa yang saya nak maksudkan, bukan itu perjuangan kita. Dia perjuangan orang yang nak memperjuangkan hudud ni, dia sama macam nak memperjuangkan zakat. Bila saya kata dekat tuan-tuan, kita kena perjuangkan zakat, apa dalam fikiran kita? Kebanyakan orang Melayu ni, kebanyakan orang Islam ni, bila kita kata kita nak memperjuangkan zakat di negara kita, memperjuangkan zakat, yang kita faham, kita nak membanyakkan lagi pusat zakat.
Tuan-tuan, kita kena memperjuangkan zakat. Zakat ni hukum Islam, rukun Islam. Kita kena perjuangkan zakat. Dalam kepala tuan-tuan, dalam kepala kebanyakan orang, dia nak bina pusat zakat lagi banyak. Dia nak bina bangunan zakat 20 tingkat atau 100 tingkat sebagai pusat zakat, bangunan zakat yang tertinggi di dunia. Itu dalam kepala kebanyakan umat Islam sekarang. Bila sebut kata nak memperjuangkan zakat, dia nak buat bangunan zakat besar-besar. Sepatutnya kalau kita betul-betul nak memperjuangkan zakat, maksud memperjuangkan zakat itu ialah kita menjadikan umat Islam di negara kita tak ada seorang pun yang layak terima zakat. Semua kaya. Itu maksud memperjuangkan zakat. Kalau tuan-tuan tanya saya, apa maksud memperjuangkan zakat? Kita nak menjadikan umat Islam dalam negara ni seorang pun tak ada miskin, semua kaya, sehingga tak perlu lagi menerima zakat. Sebagaimana yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 101 Hijrah. Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang adil. Apabila beliau melaksanakan keadilan dia sampai ke Afrika, tak ada orang yang layak menerima zakat. Semua kaya. Apabila harta negara diagihkan sama rata, tidak ada rasuah, tidak ada kroni, tidak ada kabel, tidak ada orang yang kaya sebab dia mendapat jawatan dan pangkat habuan politik. Tak ada. Tuan-tuan, apabila umat Islam melaksanakan keadilan, maka ketika itu tak ada orang miskin, semua kaya-raya belaka. Maka ketika itu barulah kita dikatakan memperjuangkan zakat. Begitu juga dengan tuan-tuan apabila kita sebut memperjuangkan hudud, memperjuangkan hukum potong tangan. Apakah yang dalam fikiran tuan-tuan atau fikiran umat Islam di negara kita? Yang ada dalam fikiran umat Islam dalam kebanyakan kita, kalau kita kata memperjuangkan hukum hudud potong tangan, kita semua duk nampak memperjuangkan hudud, memperjuangkan potong tangan, kita kena banyak buat pusat-pusat pemotong tangan. Kena ambil ramai pekerja pemotong-pemotong tangan, rekrut ramai pemotong tangan, buka pusat-pusat pemotong tangan. Dan ada KPI. Kita berbangga dengan senarai orang yang kita berjaya potong tangan. Oh, tahun ni kita berjaya potong tangan 100 orang, tahun depan 200 orang. Statistik menunjukkan KPI kita tercapai. Ramai orang dapat potong tangan. Adakah itu perjuangan Islam? Atau perjuangan Islam yang kata kita memperjuangkan hudud, perjuangkan hukum potong tangan, bermaksud kita berjaya menjadikan tak ada seorang pun dalam kalangan umat Islam yang layak dipotong tangan kerana semuanya telah diberi bantuan sehingga tak ada orang nak mencuri. Bila kita sebut memperjuangkan hukum sebat, memperjuangkan hukum Islam, hukum hudud, memperjuangkan hukum sebat, adakah kita nak kena buat pusat sebatan? Pusat sebatan sebanyak mungkin. Cari ustaz-ustaz, orang-orang agama yang boleh pandai sebat, orang yang berzina. Atau kita buat usaha program menikahkan anak-anak muda, mempermudahkan pernikahan, mempermudahkan perkahwinan, memberi bantuan kepada bakal-bakal pasangan pengantin muda, beri subsidi. Orang yang baru kahwin, beli kereta dapat pinjaman daripada Jabatan Agama. Orang yang nak kahwin, sewa rumah dapat potongan harga. Atau macam-macam kita bagi subsidi untuk bakal-bakal pasangan muda, untuk mempermudahkan perkahwinan, sehingga tidak ada orang yang nak berzina. Sehingga tidak ada orang yang nak berzina, tidak ada orang yang perlu disebat kerana berzina, tidak ada orang yang perlu direjam kerana berzina, sebab kita berjaya sifar zina. Itukah perjuangan yang Islam nak? Atau Islam nak tengok ramai mana orang yang kena sebat, ramai mana orang yang kena rejam? Betulkan mentaliti kita, betulkan aulawiyat kita, betulkan cara faham pada nusus, pada nas-nas Quran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita benar-benar memahami sunnah, kita akan faham. Bila kita perjuangkan Islam, memperjuangkan hukum Allah, kita nak tengok berapa ramai orang kena sebat. Kita nak tengok berapa ramai orang kena potong tangan. Kita nak kena tengok berapa ramai orang kena rejam. Kita nak tengok berapa ramai orang murtad kena bunuh. Atau bila memperjuangkan hukum Islam, bermaksud kita berjaya menjadikan semua orang yang nak berzina tak jadi berzina sebab kahwin lebih mudah. Kita berjaya menjadikan orang yang nak mencuri tak mencuri sebab pekerjaan banyak. Kita sediakan peluang pekerjaan, kita sediakan peluang ekonomi untuk umat Islam, kita bantu ekonomi sesama Muslim.
Kita buat kempen BMF, Buy Muslim Product First. Kita bantu sesama umat Islam sehingga tidak ada umat Islam yang miskin yang perlu mencuri. Tak ada siapa kena potong tangan. Kita buat perjuangkan zakat. Sampaikan tak ada orang miskin, semua dapat zakat. Tak ada orang yang susah. Kita memperjuangkan hukum bagi orang yang murtad. Siapa murtad bunuh. Kita bukan nak tengok berapa ramai dah kena bunuh, tetapi kita berjaya melihat tak ada seorang pun yang murtad, kerana semua orang cintakan agama Islam ini, kerana agama ini praktikal, kerana agama ini logik, kerana agama ini bertimbang rasa, kerana agama ini agama yang paling memahami maslahat dan keperluan manusia. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, cuba tanya diri tuan-tuan, kita di jalan yang betul atau salah? Cuba tanya diri tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, cuba tanya diri kita, muhasabah balik. Orang yang kita kenal, diri kita dan orang yang kita kenal, bila sebut tentang memperjuangkan Islam, dia perjuangkan Islam cara betul atau cara salah? Tujuan dia betul atau tujuan dia salah? Jalan yang dia tuju tu betul ke jalan yang dia tuju tu salah? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu sebelum kita mengakhiri kuliah ini, saya suka sekali membacakan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Hurairah, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 57 Hijrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi la tazhabu dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah akan pergi dunia ni, tidaklah akan binasa dunia ni, hatta ya'ti 'ala an-nas yaumun la yadri al-qatilu fima qatal. Tidak akan hilang dunia ni sehinggalah datang satu zaman, satu masa, seorang yang membunuh tidak tahu mengapa dia pergi bunuh orang. Wala maqtulu fima qutil, dan seorang yang dibunuh tak tahu pasal apa dia kena bunuh. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak akan kiamat berlaku, tidak akan berlaku kiamat atau hilang dunia ni sehingga datang satu zaman orang yang membunuh dia tak tahu pasal apa dia bunuh orang. Dia pergi bunuh orang tapi dia tak tahu pasal apa. La yadri al-qatilu fima qatala. Orang yang bunuh dia tak tahu pasal apa dia bunuh orang. Wal maqtul, dan orang yang dibunuh, wala maqtulu fima qutil, dan orang yang dibunuh pun tak tahu pasal apa dia kena bunuh. Orang tikam dia pasal apa? Tak tahu. Hang tikam aku pasal apa? Pun tak tahu. Pasal apa yang menikam dan ditikam, yang membunuh dan dibunuh tak tahu pasal apa? Pasal ikut buta, taklid buta, fanatik buta, ta'assub buta, walak buta, taat buta kepada orang atasan. Dan itu bukan menjadi lesen kita nak jawab di hadapan Allah. Wahai Tuhan kami, kami ni ikut saja pimpinan kami. Ketika Allah melaknat Fir'aun, Allah melaknat Fir'aun dan pengikut-pengikut dia. Wal Fir'aun wa malaihi, Fir'aun wa malaihi, Fir'aun dan bala tenteranya. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, tutup guru takkan salah, ustaz-ustaz takkan salah, pimpinan takkan salah. Mana-mana orang tidak maksum kecuali Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita bukan duduk zaman Nabi, boleh confident 100% dekat siapa-siapa. Kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman Dajjal. Kita hidup di zaman orang-orang kafir mendatangi umat Islam seperti hidangan makanan. Sebagai kesimpulan saya sebut dekat tuan-tuan, sahabat Nabi, tuan-tuan, sahabat Nabi Ali ni, Ali bin Abi Talib, meninggal pada tahun 40 Hijrah, sahabat Nabi, menantu Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri tak sanggup nak ikut Ali dalam bergaduh sesama Muslim. Muawiyah, penulis wahyu Rasulullah, meninggal pada tahun 60 Hijrah. Ketika Muawiyah ajak
Abdullah bin Amr bin Al-As ikut dia. Abdullah bin Amr bin Al-As tak sanggup nak ikut Muawiyah. Walaupun Muawiyah bin Abi Talib penulis wahyu Rasulullah, sahabat Rasulullah, dia tak sanggup. Sedangkan ustaz-ustaz kita, agamawan kita, pemimpin kita, datuk-datuk kita, tan-sri kita, pimpinan politik kita, mereka bukan Ali, mereka bukan Muawiyah, mereka bukanlah orang-orang yang standing para sahabat Nabi. Namun kita sanggup letakkan akidah kita, agama kita, syurga neraka kita untuk mereka. Kalau mereka sesat, kita pun sesat sekali. Kalau mereka benar, kita pun benar sekali. Wa'iyyazubillah. Allah bagi kita ilmu suruh berfikir, maka jadilah orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Apa dia ulul albab? Ulu tu bermaksud yang memiliki. Albab daripada kalimah lubun, inti. Ulul albab, orang yang dapat isi, dapat inti, yang boleh berfikir, get the point. Tuan-tuan, zaman fitnah ni tuan-tuan, jangan percaya siapa-siapa. Hanya percaya Allah dan Rasul. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, mereka melarang orang bertaklid buta kepada mereka. Maka bagaimana tuan-tuan boleh jamin pemimpin-pemimpin kita, siapa pun dia, tidak akan melakukan kesalahan? Maka sebab itu tuan-tuan, ingat pesanan Nabi SAW. Apabila Nabi bersabda, al-mu'min ala syurutihim, mukmin itu berada pada syarat-syarat dia. Mukmin ni, orang mukmin ni dia pegang janji dia. Tetapi kemudian Nabi SAW sebut, syarat-syarat itu hendaklah selari dengan kitab Allah dan petunjuk Rasulullah. Mana-mana syarat yang menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka tidak terpakai walaupun 100 syarat atau 1000 syarat. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bermaksud kalaulah kita berbai'ah sekalipun, kalaulah kita berjanji sekalipun, kalaulah kita berazam sekalipun nak taat kepada pemimpin mana-mana pun, selagi mana tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Dan jangan bebankan diri kita menjadi orang yang fanatik buta. Bertindaklah dengan apa yang menjadi maslahat kepada agama kita dunia dan akhirat. Saya sebut secara ikhlas pada tuan-tuan, saya tak menyeru pada mana-mana parti politik. A ke B ke C ke D, saya tak mau ajak pada mana-mana parti politik. Saya nak ajak pada Al-Quran dan Sunnah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal zaman fitnah ni, Abdullah bin Mas'ud kata, jangan ambil contoh dari orang yang hidup, ambil contoh dari orang yang sudah mati, iaitu para sahabat Nabi. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka